Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia inayah dan taufik si Allah kita dapat sama-sama pada malam ni. Hari itu jadualnya bulan Ramadan hari itu kan. Tapi takdirnya Kak Ipak saya meninggal. Jadi pederah balik daripada Kuala Lumpur sebenarnya waktu tu. Daripada KL tu, ingat tak pederah mai sinilah. On the way tu dapat berita. Lepas tu tak idi singgah dah terus. Singgah depa dekat tol tu pergi ambil depa satu family masuk kereta terus pergi ke Perlis. Sempat juga semayang jenazah lepas asak kat sana. Alhamdulillah meninggal bulan Ramadan lah, insyaAllah. Jadi tangguh mai hari ni. Jadualnya hari ni cuti, tapi nak jumpa Haji Osman yang saya lama tak jumpa. Baru ni saya mai mai pusing tu, mai tengok pergi singgah masjid lama apa kan. InsyaAllah ni tempat kita dulu-dulu ni. Mudah-mudahan jadi manfaat kat kita semua, insya-Allah. Pertemuan kita pada malam ni, kita baru saja lepas Ramadan. Ramadan ni bulan tarbiyah. Kita dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita nak jadi baik. Kita kan nak jadi, bukan nak jadi yang tak baik. Semua orang nak jadi baik. Dia jahat lagu mana pun, semua nak jadi baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Jauh di sudut hati dia, tak ada benda lain, dia nak jadi orang baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita ni nak kena usaha untuk jadi baik. Dan Allah buat program dalam hidup kita ni, program-program yang mendidik kita untuk jadi baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan di antara program yang Allah susun dalam hidup kita untuk ubah kita bagi jadi baik ialah Ramadan. Ramadan ajak kita tuan-tuan disiplin. Antara ciri orang yang baik ialah dia disiplin lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Habaq time waktu tu lah dia main. Tu dia panggil orang disiplin. Masuk kerja pukul 9 dah dia masuk kerja. Orang disiplin. Kalau masuk kerja pukul 9, pukul 10 baru masuk, tu panggil orang yang tak disiplin. Orang yang tak disiplin. Kita, waktu bulan puasa, subuh tu masuk waktu, dia waktu masuk waktu tu, dia makan ke dia tak makan ke dia puasa waktu tu. Nak cerita. Time buka puasa lagi tak payah suruh. Memang time dia tu masuk aja waktu, dengar azan je Allahu Akbar, dia terus makannya. Nak cerita tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kadang-kadang azan terawai, macam dekat mana hari tu, dia terawai 4 minit azan. Dia dah makan dah. Pasal apa? Punya nak pancul. Dan itu sifat orang yang baik. Orang baik, dia orang yang berdisiplin. Orang yang baik, orang amanah. Bukan masuk parti amanah dah. Dia orang amanah. Kita sebut orang amanah, dia orang amanah lah. Bukan parti amanah. Orang tu dia amanah. Sallallahu alaihi Muhammad. Amanah di sisi Allah. Orang amanah ni tak payah orang tengok. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi dia tahu apa yang dia nak buat walaupun tak ada orang tengok. Tu kena faham elok-elok. Walaupun tak ada orang tengok, Sallallahu alaihi Muhammad, dia sangat menjaga Sallallahu alaihi Muhammad apa yang dia buat. Amanah ni dia mai daripada satu sifat yang Allah didik kita ni, yang nama dia ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ibadat pada Allah seperti mana kamu nampak Allah. Tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah tengok kamu.
Tu Allah ajak kita tu. Tu amanah. Salih ala si Muhammad. Duduk depan orang ke? Duduk belakang orang ke? Tuan-tuan. Dan Ramadan ajak kita macam tu. Setitik ayat pun tak berani telan, tuan. Betul. Ayat liuk dia sendiri pun dia tak berani telan. Tu orang duk muncung mulut tu, dia kata ayat liuk. Kenapa tak telan? Batal puasa. Bukan batal lah ayat liuk orang sendiri yang telan lah. Dia telan berat, alhamdulillah, dia kata. Punya takut batal puasa tu sifat amanah Allah ajak kita. Maka subhanallah, patutnya bila kita masuk keluar Ramadan, sifat amanah ni akan terus ada dengan kita. Ramadan ajak disiplin, Ramadan ajak amanah, Ramadan ajak istiqamah. Ni baru sedap mikrofon. Ni boleh lajak sikit, bagus 10 orang sebelah hari. Tengah lapar tuan-tuan. Saya pantang tengok muka dia semua, saya lapar. Mana? Makin comel dia, gigi makin penuh. Haji Usman ni jasa banyak, tuan-tuan nak tahu dulu. Saya mula-mula mengajak dia lah yang susun jadual saya. Mula-mula waktu tu saya jadi MC je. MC satu majlis dia menyebut Ustaz boleh pergi mengajak, dia ajak Taman Widuri, Masjid Sungai Duri, Masjid Hijau Relau. Lah ni sampai masuk TV tu jasa dia lah, pahala semua pergi kat dia lah. Kemudian amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat tuan, Ramadan ajak kita untuk istiqamah. Kita susun buat amalan-amalan sepanjang 30 hari, didik kita untuk jadi istiqamah. Tuan-tuan, kita boleh berlakon baik depan orang. Kita boleh berlakon baik depan orang, dan orang boleh semua panggil kita orang baik. Tapi subhanallah tuan-tuan, baik tak baik kita dengan Allah. Sungguh, saudara-saudara, kita nak jadi orang baik di sisi Allah. Tuan-tuan, Nabi SAW cerita dekat kita beberapa kelompok orang yang disebut sebagai orang baik di sisi Allah. Orang yang baik di sisi Allah. Kelompok yang pertama dia panggil kelompok orang yang belajar Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi Muhammad an Uthman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW pernah bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Ini orang paling baik sekali. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan nak tahu, dulu saya pernah mengajar Al-Quran ni. Ni lah, orang ni lah. Main-main sekali dah tambah dah tepi tu. Nanti main lagi sekali tambah belah ni pula. Main lagi sekali tambah atas. Kan, subhanallah. Ada saya pergi masjid tu, besar-besar tu ya, 10 tahun dah besar-besar tu ya. Jadi maksudnya ada perkembangan, ada pertambahan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tuan-tuan, ulama sebut ada orang yang kalau mati dia umat rugi. Kalau dia mati, umat akan rugi. Salah seorang dia ialah orang yang mengajar Quran. Kadang-kadang bukan panggil dia ustazah pun. Kadang bukan panggil ustaz pun. Panggil dia mak lang ke, panggil dia mak su ke, panggil dia mak ngah ke, mak tih ke. Tapi dia mengajar Quran. Setiap orang yang duk baca Quran tu, subhanallah, pahala akan pergi kat dia. Kita baca Quran, satu huruf Allah ganda 10 kali ganda. Kalau satu muka surat, entah berapa huruf duk ada. Katalah 500 huruf. Kali dengan 10, tuan-tuan, duk ada 5,000. Pahala yang dapat. Yang sampai kat siapa? Orang yang ajar Quran. Sebab tu saya selalu pesan kita ni, jadilah orang mengajar Quran. Salah semua. Jadi orang mengajar Quran. Kata, Ustaz, saya nak mengajar Quran kat siapa, Ustaz? Tahu kat siapa? Kat anak kita, kat cucu kita. Cucu kita mana tahu satu hari nanti jadi yang ulama besar, mengajak merata ribu-ribu orang mengaji pada dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang setiap orang yang duk mengaji pada tu semua pahala sampai kat dia. Tahu nak bagi sampai kita? Bagi sampai kat kita, kat Tok Wan dia. Macam mana nak bagi pahala sampai kat Tok Wan dia? Tok Wan dia, dialah yang dulu yang duk ajar alif bata. Bagi kita ada sikit sumbangan dekat Quran kat anak-anak cucu kita tu. Faham tak? Daripada anak kita duk pergi kerja, main hantar cucu kita kat rumah. Kita tolong bela cucu. Bila kita bela cucu, sambil-sambil duk ajak dia. Iqra' 1, Iqra' 2, Iqra' 3. Dekat tu ya.
Cucu kita pun bolehlah dia baca sikit-sikit, Iqra 1, Iqra 2, Iqra 2. Nanti habis masuk Iqra 4 pergi hantar ada tempat mengaji betul-betul punya ustaz-ustaz mana duduk mengajar ke apa, sekolah mengajar. Tapi tang awal Quran tu biar kita. Tak pasal apa? Nak bagi dapat tang khairukum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Bagi dua-dua tu ada kat kita. Jangan duk malu mengaji Quran tu kan. Saya semat, jangan malu. Sampai tua mengaji Quran. Sampai tua mengaji Quran. Saya semat. Yang muda-muda tak mau mengaji, yang tua-tua je mengaji. Saya semat. Bunyi pun subhanallah tuan. Keluar angin pun banyak-banyak pagar tak apa nak ada dah. Jadi tak apa, tuan-tuan tak pernah habis ilmu mengaji Quran ni. Nombor satu, orang yang belajar Quran, orang yang belajar Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang kedua tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapakah orang yang paling baik di kalangan kamu? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang yang paling baik di kalangan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah orang yang Allah menghendakkan kebaikan kepadanya. Maka Allah akan menjadikan orang tersebut faham dalam agama dan berbuat amal soleh. Nabi sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang Allah nak kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan dia faham dengan agama dia. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, ni pilihan Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pilihan Allah. Tuan-tuan boleh mai duduk dalam majlis ilmu, boleh duduk mai surau, boleh duduk pergi masjid. Allah pilih kita tuan-tuan. Bukan sebab sihat. Kalau cerita sihat, ada orang sihat lebih lagi pada kita tapi tak boleh mai. Bukan cerita dekat, ada orang jauh tuan-tuan boleh mai, kita dekat tak boleh mai. Betul tak ni? Sajalah nak tanya, orang Taman Biduri banyak ni jaga. Sajalah nak tanya. Kan? Ramai Ustaz. Ramai. Dulu waktu saya duduk sini, ingat belah tu tak ada lagi orang duduk kot. Yang ni dah ada dah, penuh dah kat situ apa sebagainya kan. Ada semua kan. Tapi tuan-tuan jangan risau. Pi mana pun banyak tu je. Dia sungguh-sungguh. Dia dalam 10% macam tu je. Habis setengah-setengah tempat yang ramai orang mai tu, maksudnya bukan orang situ semata-mata, orang lain, orang luar akan masuk mai. Tuan-tuan. Dia standard macam tu. Tapi jangan risau juga sebab yang terpilih mai itu dipilih oleh Allah. Syukur pada Allah. Lagi Allah duk pilih kita untuk mai masjid, syukur pada Allah. Angkat tangan syukur pada Allah sungguh. Dan doalah bagi Allah istiqamah kita untuk boleh mai masjid sampai akhir hayat kita. Itu bulan Ramadan itu tuan-tuan, Salih Muhammad. Dia meninggal lepas mayang subuh tu atas soft tu, atas soft depan tu dia meninggal. Lepas mayang subuh bulan Ramadan. Ada seorang tu meninggal, Salih Muhammad, elok nak bangkit semayang witir lepas 20 rakaat malam 21 atau malam 22 Ramadan. Habis 20 rakaat dia semayang, nak bangun semayang witir, puk rebah meninggal. Tu cerita orang-orang yang mati husnul khatimah, yang mati atas benda apa yang dia suka buat. Nah, Salih semua. Nabi sebut, fa innamal a'malu bil khawatimah. Sungguhnya amal Allah kira tang hujung dia. Ada kawan saya tuan-tuan, ayah dia masuk umur 70 tahun tak mau sembahyang. Duk pergi masjid, duk pulang balik masjid tu. Pergilah masjid. Elok masuk umur 70 tahun tak mau sembahyang dah. Tak sadar suruh aku sembahyang, aku tak mau. Mana ikhlas hang duk sembahyang ikhlas, dia tanya kawan saya. Tak mau sembahyang, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maksudnya Allah bolak-balik hati ni. Kita lagi duk boleh main masjid dan boleh duk dalam majlis ilmu ni sampai kadang-kadang Allah paksa kita main. Saya duk pergi penjara tu. Saya tanya dia apa? Geng-geng banduan tu. Seronok duduk sini. Dia mana seronok duduk sini kata. Kan saya lihat mana seronok duduk sini. Ada kawan saya lagi jahat lagi tak kena tangkap. Saya kena tangkap. Ya, tapi dulu baca Quran tak? Dulu semayang tak? Lah ni baca Quran, hafaz Quran tu kan, masuk tilawah Quran.
Semayang tahajud tak pernah tinggal. Lebam day ni. Kita Ustaz, kenal Allah. Tahu mana? Kat sini. Kadang-kadang Allah nak bagi kita baik sebab Allah paksa kita. Kita pun sobat. Pernah terfikir dah nak main duduk Taman Widuri ni? Dah fikir-fikir saya saja dah. Pernah dah terfikir nak main duduk Taman ni? Saya dulu pun tak ada terfikir nak main duduk ni. Cerita yang boleh main Taman ni cerita tahu saya apa? Pi Salih Alaihi Muhammad. Jadi imam Salih Muhammad jadi imam Salih Alaihi Muhammad qiyamul lail bulan Ramadan dekat Masjid Lama Sungai Duri. Itulah kes yang boleh. Seronok tempat ni, syok sejuk. Dia di rumah nak jual biji beli yang tu. Tapi besar jasa yang tang ni Salih Alaihi Muhammad tuan. Jadi subhanallah, kita pun kadang-kadang tak pernah terfikir nak main duduk tang ni. Tapi kes yang main duduk tang ni lah yang jadi lagu ni. Susunan Allah dia panggil. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak kebaikan dekat dia, maka Allah akan faqihkan dia dengan agama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dengan kefahaman agama yang Allah bagi kat kita, kita boleh sembahyang, kita reti buat ibadat. Sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dapat kebaikan dekat dunia, dia akan dapat kebaikan dekat akhirat. Kalau tak, dia akan terombang-ambing jadi orang yang tak tentu arah. Betul ya tuan-tuan? Jadi baik pasal apa? Yang jadi baik pasal ada ilmu. Waktu tak ada ilmu tuan, cakap ikut sedap, cakap ikut dan ya. Betul? Salih Muhammad. Maki orang subhanallah Muhammad. Pantang silap sikit dia menghambuk ikut dan. Tu kita dulu. Panas baran. Tapi dah start main mengaji, slow down dah. Cakap pun lembut dah. Cakap pun berlapik-berlapik dah. Baik dah kat dia? Baik. Saya selalu pesan tuan-tuan. Jadi orang baik. Sungguh. Orang yang baik ni tak rugi sikit pun. Tidak ni? Orang yang jenis cakap kasar, suka maki hamun orang, pantang silap macam tu. Orang suka dah kat dia. Yang paling faham ke tak faham ke yang ni? Jawab pun tak apa pun tak ni. Orang suka tak kalau jenis maki-maki orang ni? Orang tak suka. Cakap lembut-lembut, cakap baik-baik, suka tolong orang. Orang suka tak? Orang suka. Dengar kata sakit. Jom kita buat semayang hajat tu. Kau ni gaji tu sakit tu. Jom kita buat semayang hajat. Pasal apa? Orang baik. Salih alaihi wasallam. Tapi cuba orang tak suka dengan perangai buruk pasal. Orang buat kena? Dengar kata sakit. Jom kita semayang hajat. Bagi mati cepat sikit. Dengar kata mati. Alhamdulillah. Bukan innalillah. Mati juga Allah tu kita payah menyusahkan orang mati pun padan. Semualah orang doa buruk-buruk nak buat apa? Sebab tu tuan-tuan, belajar jadi baik. Sungguh. Tapi nak jadi baik bukan senang tuan-tuan. Nak jadi baik ni tuan-tuan, Allah bagi taufik kat kita untuk jadi baik. Dan cara untuk bagi jadi baik kita ni, Allah bagi kat kita ilmu. Sebab tu Nabi kata apa? Siapa yang Allah nak kebaikan kat dia, maka Allah akan faqihkan dia dengan ilmu. Nak dapat ilmu, tang ni tempat dia. Betul ya tak betul saya cerita tu? Betul lah. Tuan-tuan angguk api lah. Ni cakap tak betul panjang pula cerita lagi. Lambat pula berhenti dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah sebut, qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya Allah, hebatnya subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Katakan, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ni, dia akan memperoleh hasanah, kebaikan. Buat baik. Buat baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Timbangan kita tuan-tuan sekalian, yang tuan-tuan akan seronok tengok, bergembira nanti bila timbangan kita berat disebabkan oleh akhlak kita yang baik. Buat baik, belajar jadi baik. Belajar cakap benda yang tuan-tuan nak mudah baik, ihsan ni ada dua. Satu ihsan dengan Allah, ihsan
dengan salih alaihi Muhammad. Ibadah, satu lagi ihsan dalam muamalah. Ihsan dalam ibadah ni yang kita sebut tadi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ibadat kepada Allah seperti mana kamu nampak Allah, tapi kalau kau tak nampak Allah, ingat Allah tengok kamu. Yang tu ibadat dengan Allah. Dia panggil ihsan dalam ibadah. Tapi satu lagi ihsan dalam muamalah ni, kata Nabi SAW, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap benda. Nak mudah faham ihsan sama-sama manusia ni, dia lagu ni. Apa benda yang kita suka orang buat kat kita, kita buat kat orang. Apa yang kita tak suka orang buat kita jangan buat kat orang. Simple macam tu je. Bahasa orang kampung saya sebut, dia kata, put ourselves in their shoe. Tu. Letak diri kita kat kasut dia. Atau faham tak ni? Suka tak cakap orang maki-maki hamun kita? Tak suka. Kita jangan nak maki hamun orang. Suka tak orang tipu kita? Tak suka. Jangan tipu orang. Suka tak bila kita susah orang tolong kita? Suka. Waktu orang susah tolong orang. Faham tak? Maka orang yang baik macam ni, Nabi SAW, Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 10 ni, dia akan memperoleh hasanah kebaikan. Dan bumi Allah sangat luas. Wardullahi wasi'atun. Bumi Allah ni sangat luas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka bighairi hisab, tanpa hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut lagi, sebaik-baik kamu adalah orang yang diharapkan kebaikannya sedangkan keburukannya terjaga. Ini orang baik. Dia kalau nak kenal orang baik ni, waktu kita susah saja kita akan nampak orang tu orang baik. Tentu ada tak dekat kampung kita ni, kalau apa-apa susah kan ni, kita boleh nampak dah orang ni. Tahu nombor kawan mana kita nak telefon dulu. Kita tu orang baik. Faham tak maksud saya ni? Kita duduk kat taman ni kan? Ada tak orang ni? Orang yang kalau ada majlis apa-apa, ada urusan apa-apa, ada masalah apa-apa, kita tahu nak cari siapa, nak cari dia. Tuan-tuan tahu tak siapa kena jadi orang tu? Kita. Tapi bukan semua orang boleh jadi orang ni. Nabi sebut, orang yang akan terhindar daripada api neraka, dia haramkan dia daripada api neraka. Hayyinan, layyinan, qariban, sahl. Hayyin, layyin, qarib, sahl. Lembut, lemah lembut dia, penyabar dia, salih alaihi Muhammad. Sahl ni mudah. Assalamualaikum Tuan Haji. Salam. Ada mana ni? Ada kat rumah. Ni saya ada masalah sikit ni, nak minta tolong sikit. Boleh sat-sat saya pergi. Dia boleh buat, boleh tolong, tak boleh tolong, tak tahu lagi. Tapi dia mai tengok dulu. Ni orang ni. Ada orang kata telefon, ada mana ni? Ada rumah. Ni nak minta tolong sat boleh? Saya ni payah sikitlah. Kalut sikit ni, banyak kerja nak buat ni. Padahal dia tak buat, dia tak ada kerja pun. Dia jenis payah nak tolong orang. Orang macam ni ada tak? Berlambak. Yang jenis Hawaii tadi, tu sikit. Orang ni Allah haramkan daripada api neraka. Salih Muhammad. Pasal apa? Pasal payah nak jumpa orang macam ni. Tuan-tuan, kita kena belajar jadi orang ni. Belajar raih orang susah. Kalau dia tak susah, dia tak telefon kita, tuan. Dan nikmatnya bila dalam ramai-ramai orang, dia pilih kita. Tuan-tuan tak rasa sesuatu ke bila dia telefon kita daripada orang lain yang dia ada? Dia pilih kita. Maksudnya, dia sangat harapkan dan dia sangat meletakkan kepercayaan dekat kita. Ali kita kata apa? Dah mahal saya ni, bukan tahu. Siapa telefon tu? Dia telefon. Siapa? Dia minta tolong apa? Bini kita tanya. Waktu payahlah nak telefon kita pun. Waktu dia senang tu kan nak cari kita. Waktu nak pi makan pun kan telefon kita. Telefon kawan tu. Tak mau. Try pasal. Yang keempat namanya qaribun, orang yang dekat. Mudah didekati. Salih semua. Mudah didekati. Kita nak kena jadi dua sifat ni. Sahl, mudah, qarib, dekat. Ini orang-orang yang akan terhindar daripada api neraka.
Tuan-tuan, sebaik-baik kamu ialah orang yang diharapkan kebaikannya. Dia mudah untuk menolong orang. Sedangkan keburukannya terjaga. Orang takkan kena dengan keburukannya. Kalau nak cerita menipu, bukan dia orang. Bukan dia ni. Tak. Ini cakap yang bukan dia ni. Tak. Salih Syamad. Orang ni keburukan dia terjaga. Maka orang ni adalah di kalangan sebaik-baik kamu, kata Nabi SAW. Bolehlah. 2 orang dah. Pertama tadi, sebaik-baik manusia ialah orang yang salih al-Syamad, mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran. Yang kedua, orang yang salih al-Syamad Muhammad, orang yang baik. Baik akhlak. Mudah tolong orang apa semua. Kebaikan orang yang baik. Hadis tadi riwayat Imam At-Tirmizi. Yang ketiga, salih ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapakah orang yang paling baik daripada kalangan kamu ni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rawahu Tirmizi. Nabi kata, orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Orang ketiga ni orang yang baik dengan ahli keluarga. Ustaz Syamad, kita tuan-tuan sekalian ambil pengajaran lah. Kadang dengan ahli keluarga kita cengih, tuan-tuan. Anak-anak kita takut dengan kita sebab kita cengih. Tapi dengan orang kita lembut, ya tuan-tuan. Kalau tang belanja orang pantang semua berebut nak belanja ni. Saya bayar. Saya lah bayar. Saya bayar. Oh, subhanallah. Balik rumah kedekut hangit. Isi kita abang, selipar saya tu putih abang tu. Pakailah yang duk ada tu. Main paku aku pun. Dia paku di pasal dia. Kedekut baiklah beli selipar RM40. Oh, berkira sangatlah. Tapi dengan kawan-kawan dia kata, ni punya. Semalam ustaz tu pergi mengajar, dia kata apa? Kena jadi baik dengan orang. Orang susah tolong. Dia pergi tolong semua orang. Rumah dia tak tolong. Ada orang macam ni kan? Ada, subhanallah. Kita kena baik dengan orang, sungguh. Tapi dengan ahli keluarga kita pun kita kena baik. Sedekah. Tuan-tuan tahu tak sedekah paling utama? Allah sebut susunan sedekah paling utama. Sedekah paling utama ialah sedekah pada ahli keluarga dia dulu. Ahli dia dulu. Kemudian salih al-Syamad, kerabat dia. Kerabat. Lepas kerabat, baru jiran-jiran. Kemudian lepas jiran-jiran, baru orang-orang luar tu. Maksudnya, yang paling dekat dengan kita itu ialah orang yang paling afdal untuk kita bagi sedekah. Salih al-Syamad. Ya Allah Rabbi. Kita ni, tuan-tuan duduk dekat sini tak apalah, Masya Allah. Ramai yang isteri tak kerja. Aduh, tapi ramai juga yang isteri kerja. Sedih tuan, kita lah ni, tuan tahu tak? Anak-anak kita ni dia panggil apa? Golden age. Dia ada usia emas. Bukan warga emas. Warga emas tu tuan-tuan. Kat madrasah saya pun ramai warga emas, dekat 50 orang warga emas. Sudut belah. Belah budak-budak senang sikit, belah warga emas payah kan. Panggil macam lebih budak lagi. Kelai. Macam-macam. Budak-budak senang sikit. Salih Jumaat. Anak-anak kita dia ada satu waktu dia panggil golden age. Usia emas. Umur dia 3, 4, 5 tahun. Lebih kurang macam tu. Tu usia emas. Waktu dia duduk bawah usia emas ni tuan-tuan, dia bonding, dia terikat dengan orang ni, dia panggil terikat atas chemical, atas dia panggil apa? Chemical lah. Mak dia. Nanti kita pegang, dia tak mau. Padahal dia kan kenal pun. Mak dia pegang, dia pegang. Pasal apa dia? Chemical bonding dia panggil. Tapi lepas usia dia 3 tahun ke atas, dia akan mula terikat dengan siapa yang paling rapat dengan dia. Orang yang mandikan dia, orang yang sentuh waktu tu, disuruh pada kita ni untuk banyak urut anak, pegang kulit dia, pakai baju dia, sikat rambut dia, bagi dia makan 3, 4, 5 tahun. Lepas daripada usia tu, dia akan
dia akan attach, dia akan melekat dengan orang yang terikat dengan dia pada usia 3, 4, 5 tahun. Anda faham tak? Sayangnya kita tak ada waktu anak kita umur 3, 4, 5 tahun. Anak kita duduk kat siapa? Anak kita duduk berjumpa dengan pengasuh dia. Saya duduk pergi mengajar, kadang saya pergi kuliah subuh tuan-tuan. Saya pergi kuliah subuh tu. Sebelum subuh saya keluar nak pergi masjid tu. Saya ada waktu ada apa ni saya cuma tengok ada orang keluar pergi kerja bawa anak lah. Bawa anak keluar pergi kerja yang dia panggil cok kendung menari-nari, yang kelek, yang kendung dalam perut ada lagi. Macam ni anak banyak. Kelek, kendung, perut lagi. Saudara Jumat. Ni yang dukungnya, yang duk lena lagi. Yang buah dalam strollernya, yang abang tu mata sambil duduk berjalan, sambil duduk pejam tu, bawa masuk kereta, pergi hantar pergi pengasuh sebab mak ayah nak kerja. Anak tu celik-celik mata tengok muka siapa? Muka pengasuh dia. Celik-celik mata tengok muka pengasuh dia. Sekali yang mandikan dia siapa? Pengasuh dia. Yang suap makan dekat dia siapa? Pengasuh dia. Salat semua. Tuan-tuan, yang duk ajak dia alih bata ke, yang duk apa mah, pengasuh dia mengambil alih tanggungjawab mak dia. Lepas tu nanti pukul 6 Salat Rasul Muhammad, sekali mak nak balik main ambil, dia dah mandikan anak kita, siapkan dapur bedak apa semua siap dah. Sekali dia main ambil bawa balik, dah tak mandi dah. Tak sembang pun anak, sembanglah sik-sik apa semua. Sekali pun lena. Tidak berapa lama sangat anak dengan ayah, dengan mak. Lepas tu dua harap anak tu doakanlah kat saya, anak tu sembanglah dengan saya. Ustaz, anak saya tak mau cakap dengan saya, Ustaz. Saya cakap dengan anak saya tak mau tengok muka saya, Ustaz. Sepatah saya cakap, sepatah. Tahu pasal apa? Kita orang asing kan dia. Kita orang asing. Kita tak ada ikatan dengan dia, kita tak ada bonding dengan dia. Mak macam tu, ayah lagi lah. Ayah lagi payah. Sebab tu tuan-tuan, saya tadi dia buat rakaman untuk Selangor FM. Saya ada kapsul setiap hari Selangor FM ni. Berapa lama lah setiap hari tu buat. Salah satu tajuk yang saya bincang tadi ni ialah tajuk macam mana nak didik anak-anak jadi anak-anak soleh. Salah satunya tuan-tuan, poin yang disebutkan oleh pakar, dia kata jangan gantikan waktu yang kita tak dapat bagi dekat dia dengan harta. Kita tak boleh nak fokus, nak bagi tumpuan kat anak kita, tak boleh nak main dengan dia, nak peluk-peluk dia, tak boleh nak ambil dia. Akhirnya kita bagi apa? Nak ambil handphone, nak ambil duit, nak beli basikal, nak ambil. Kita mewahkan dia sebab kita rasa macam dengan tu kita boleh top up waktu kita yang kita tak. Tuan-tuan faham tak maksud dia? Tuan-tuan, akhirnya apa jadi? Anak kita tetap takkan bond dengan kita. Anak kita akan jadi orang yang rosak lepas pada tu. Pasal apa? Dia rosak dengan benda yang kita bagi kat dia. Saya nak tanya, benda ni duk buat tak? Kita buat. Memang kita buat. Saya sedih tuan hari tu, saya pergi makan es krim. Memang saya suka makan es krim sampai lah ni. Tengok saya Haji Muhammad. Saya pergi makan es krim. Dekat depan meja saya tu, Haji Muhammad, ada pasangan suami isteri. Kemudian ada anak dia seorang. Anak ni tuan-tuan, Salih Muhammad, punya nak tarik perhatian mak dengan ayah tu. Dia buat macam mana? Dia buat saja bagi jatuh es krim dia. Mak dia marah kat dia. Tahu pasal apa anak dia saja bagi jatuh es krim tu? Pasal mak dengan ayah dua-dua duk pegang handphone. Yang ni pegang handphone, yang ni pegang handphone. Langsung tak kisah. Anak nak makan es krim. Jom pergi makan es krim. Jom, bawa pergi makan es krim. Duduk kat meja, makan es krim. Mak pegang handphone, ayah pegang handphone, masing-masing duk buat kerja masing-masing. Anak tu duduk sorang-sorang. Terkebir. Menitik air mata saya, tuan-tuan. Dia tak nampak situasi itu. Tapi kita boleh nampak. Tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan rakam sekali, subhanallah, Saudara Muhammad. Tuan-tuan tengok apa yang tuan-tuan buat. Macam mana anak-anak kita duk menagih waktu dengan kita. Mak tengoklah saya ni, macam tu lah kot. Tu yang anak kita bagi jatuh cawan lah, anak kita bagi tumpah ayak lah, bagi apa. Dia buat protes pasal apa? Nak suruh kita perhati dia. Kita duk sibuk masing-masing dengan handphone. Ya Allah, sedih kan. Saya pernah tengok video saya sendiri. Saya balik kuliah dulu lah, tengok Taman Widuri ni lah waktu tu. Niat video tu. Siapa tapi ambil video tu saya pun tak tahu.
Saya teriak kan. Saya balik-balik kuliah letih. Kita balik-balik kuliah ni waktu tu lah nak tengok handphone apa semua. Buka laptop pun duduk buat kerja apa sikit. Anak kita duduk main-main kat tepi kita main duduk macam duduk harap kita main dengan dia tuan-tuan. Waktu tu kita tak heran. Kita tak heran sebab kita duduk buat kerja kita. Dan kita rasa macam kita kena buat kerja tu. Bila tengok balik video tu, teriak kita, subhanallah. Awaklah aku biar ke dia, awaklah aku biar dia. Anak kita dah tak heran kat kita. Sayang, sedih lah tuan, sedih. Lepas tu duk harap anak kita pandang, kita sembang dengan kita. Kita pun tak pernah heran dengan dia. Anak besar mana cakap dengan kita lah. Cakap dengan kita. Kita peluk dia buat keras tu. Peluk. Macam kena apa? Macam kena sawan. Allah Rabbi. Macam mana sekolah ni? Okey. Jadi cik belajar apa ni? Tak tahu. Tu nak apa? Sepatah kita, sepatah juga. Keluar air mata kita dah. Saya berhenti. Berhenti kereta, dia keluar nak turun pada kereta nak pergi sekolah. Dia jumpa kawan dia. Seriak. Seronok. Ya Allah. Rindu kita, anak kita main ragas belakang kita, anak kita main cium pipi kita, tak kita suruh. Anak kita main baring atas riba kita. Ingat tak waktu-waktu tu? Ni ayah ni apa? Siput nak. Ni apa ayah? 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 Siput bak. Ingat momen tu zaman tu. Tak ada lah. Pasal apa? Pasal kita yang hilangkan momen. Salah semak. Sayang nak buat macam mana? Dia kata apa? Alasan ustaz tak faham. Kami semua kena kerja pasal ni. Tuan ingat dulu, mak-mak kita dulu ni. Tuan-tuan, kita makan nasi dengan garam. Kita makan nasi dengan garam. Kita makan nasi dengan kicap. Tak ada benda apa nak makan kat rumah. Tapi nak harap mak keluar pergi kerja tinggal anak kat rumah, tak. Ni anak aku belah. Betul. Ni anak aku belah. Kita ada dah, rumah ada dah, kereta ada dah. Kalau suami keluar kerja seorang pun cukup dah, ada dah kat kita. Tapi tak nak bagi lebih. Pasal nak memenuhi keinginan kita. Tapi kita hilang satu kasih sayang. Buat macam mana? Nak buat macam mana? Itulah fitnah lah ni. Betul tak? Makin besar tadi buat apa tuan? Dia hambakan mak ayah dia. Nabi SAW sebut, antalidal amatu rabbataha. Kamu melihat seorang anak, seorang ibu melahirkan tuan dia. Ibu lahir tuan. Nabi SAW sebut tanda akhir zaman. Salah satu tanda akhir zaman, ibu lahir tuan. Ulama sebut ramainya anak-anak derhaka di akhir zaman. Kata, ayah dengan mak duduk Taman Widuri tu kan dah siapa dah. Mainlah duduk dengan kami kat Kuala Lumpur ni. Kita pun syok lah, pergi habak lah kat ni semua. Haji Rahim, saya nak pergi Kuala Lumpur ni. Siapa ni? Anak panggil duduk Kuala Lumpur tu, seronok lah pergi sana. Rupanya dia pun mesyuarat sebelum tu. Mesyuarat, kita ni kalau nak hantar anak pergi ngasuh seorang dah 800. 400 orang dah kat Kuala Lumpur jangan main. 2 orang dah 1,600. 3 orang dah berapa? Gaji besar mana? Gaji baru 2,500, 3,000. Ni nak bayar anak saja habis gaji ni. Tu nak buat macam mana tau? Kita panggil mak ayah kita main ni. Duduk sini. Itulah mainlah duduk sini ni. Tak apa, kami belah. Lu seronoklah kawan ni pun pergi seronoklah buat kenduri apa mah. Tapi Kuala Lumpur, pipi kat sana, duduk kat sana, belah cucu. Mak tu baju tu mak tu bila nak basuh? Takkan nak biar lagu tu je. Tu nak pergi sedai baju semua tu. Tu ayah ni duduk saja tu. Lepas duduk saja buat sakit badan je. Tu nampak rumput kat belakang, pilih mesin. Dia duduk mengarah siapa tu? Mak ayah dia. Kalau orang kerja main mesin rumput bayar upah, dia panggil pekerja. Kalau hantar pergi rumah pengasuh, dia bayar upah pengasuh. Namanya orang bekerja. Ni kalau kerja tak ada gaji, dia panggil apa?
Pecah tu lagi dahsyat Ibrahim tu pun. Panggil apa? Hamba pecah-cai, panggil hamba. Tu kita dah buat dengan mak ayah kita. Ni, itulah anak-anak kita dah buat kat kita. Nah. Tu anak-anak kita dah buat kita. Tak ada. Cucu tak habis meter. Habis meter, tak habis meter. Kalau tak ada cucu, kita duduk bela di rumah tu. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Quran sehari 1 juzuk dapat baca. Tidak. Sehari 1 juzuk dapat baca Quran. Semayang duha 4 rakaat boleh buat, tak ada masalah. Ada je kuliah duha kat Masjid Muslimat, main ni, tak pernah miss. Lama tak main maklum. Belah cucu lah ni. Tak ada siapa nak belah daripada duk hantar ke orang, biarlah saya belah. Sedap tuan-tuan guna alasan tu. Tapi jauh dia sudut hati. Dia sedar tak? Dia kerugian banyak benda. Pasal dia buat satu benda yang memang bukan tanggungjawab dia pun. Saya marah kat saya pula. Dia cerita betul. Tanggungjawab siapa jaga anak tu? Mak dia, pak dia. Kita ni main masjid. Tuan-tuan, bila main satu hak umur 40 lebih, umur 60 lebih. Saya sebab Allah sebut dalam Quran, gelaran dia, saya sebut syuyukh. Dia syekh. Dia umur 60 kata dia panggil syekh. Syekh lah. Kalau jumpa orang yang umur 60 panggil syekh dia. Syekh. Syekh apa dia kata? Syekh. Orang tua syekh dia panggil. Bila sampai umur 60 tahun ke atas ni tuan-tuan, dia perlu satu benda, nama dia tenang. Dia kena tenang. Kalau dia stres, umur dia 60 tahun ke atas, dia apa jadi? Darah naik, kencing manis, penyakit tu, penyakit ni, macam-macam penyakit tadi ni. Pasal apa? Pasal stres. Antara perkara yang stres ialah jaga budak. Stres, tidur tak cukup. Lagi budak keyau. Sekali dia berak, sekali dia kecil. Macam-macam lah. Tuan-tuan, mak kita ataupun kita yang dah 60 ke atas, kita perlu kepada istirahat yang macam. Kita nombor 1 kena tidur awal. Tidur awal. Jangan bunyi syak ni bukan waktu tidur lagi. Tunggu Ustaz. Ustaz nak balik tidur. Tang ni masuk isyak. Nombor 1 tidur awal. Tidur awal ni maksud tidur sebelum pukul 11. Kalau orang kena darah tinggi, doktor dia bertanya, awak tidur, tak boleh tidur kan, tak boleh lena. Tak boleh lena tu darah naik tu. Tak boleh lena. Fikir banyak sangat tu. Nombor 2, kena tidur tengah hari. Orang tua-tua kena tidur tengah hari. Dia panggil khailullah. Tidur tengah hari. Tidur saat sebelum zuhur. Waktu rehat. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan kerehatan kepada orang yang berusia ialah ibadat. Kerehatan kepada orang yang berusia ialah ibadat. Baca Quran, rehat. Betul tak ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Pergi masjid, sembahyang berjemaah, rehat. Duduk zikir pagi-pagi. Tuan-tuan, kalau umur dah 70 tahun tak duduk istighfar 100 kali, duduk tahlil 100 kali, selawat 100 kali, bila nak buat? Siapa nak buat? Siapa nak tolong buat kat kita? Kalau umur 70 dah tak pegang tasbih tu, selawat 100 kali, tasbih 100 kali, istighfar 100 kali, tahlil 100 kali. Bila nak buat? Betul-betul bila nak buat? Faham tak faham soalan? Betul dia bila nak buat? Takkan mengaji saja tak buat? Sallallahu alaihi wasallam. Ni. Dan itulah kerehatan. Kita bagi sakit mak ayah kita. Kenapa? Bila letak tanggungjawab kita kat dia untuk dia buat. Dan kita pula guna alasan yang sama. Sebab apa? Sebab cucu kita. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, tuan-tuan, ada time boleh cakap dengan anak-anak, bukan mak tak mau jaga, tapi bagilah peluang mak untuk ibadat. Sekali-sekala tak apa mak jaga. Mainlah hujung-hujung minggu sekali-sekali hantar. Tak apa mak tolong jaga sat. Tapi kalau tiap-tiap hari, bagilah masa untuk mak ibadat sama. Mak dah letih dah jaga hang waktu kecil dulu. Dah lapar elok lah.
Panjat tu, terjun ini macam-macam. Kita penat dah mak jaga. Dah besar-besar, bagi cucu pula jaga. Pun lolak sabar kan. Kan? Allah SWT. Dahlah. Ni masa untuk kita, salih ala si Muhammad, cari ilmu. Salih ala si Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Allahumma salli ala si Muhammad. Yang keempat, orang yang paling baik, salih ala si Muhammad, di sisi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faqihu. Rawahu Ahmad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu Islamnya ialah yang paling baik akhlak ketika mereka menuntut ilmu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Orang menuntut ilmu, tuan-tuan sekalian, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata bahawa Nabi SAW pernah bersabda, yang maksudnya tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat daripada husnul khuluq, yakni akhlak yang baik. Yang paling berat dari timbangan di yaumul qiyamah nanti ialah sallallahu alaihi Muhammad, dia panggil husnul khuluq, akhlak yang baik. Itu saya sebut awal tadi ni, tak rugi jadi orang akhlak baik. Bagi orang cakap benda-benda kebaikan kat kita dah. Kalau orang ingat kita, orang ingat benda-benda baik kita. Kena buat bagi jadi macam tu. Bukan sebab nak panggil orang panggil. Dah, nak mengharapkan doa kebaikan orang kat kita. Bila seorang tu mati, dalam riwayat sebut, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi SAW cerita, waktu ada seorang mati dekat dengan Madinah, sallallahu alaihi Muhammad, kata Nabi panggil para sahabat duduk depan Nabi SAW. Nabi cerita apa yang jadi dengan orang. Waktu malaikat mai sepenuh, sejauh mata mandang putih wajah, Nabi kata. Saya sama. Lepas tu malaikat mai duduk ujung kepala dia, kata, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, kembalilah kepada salimat keredaan dan keampunan daripada Tuhan kamu. Keluarlah roh dia macam air keluar daripada bekas air, lembut je keluar. Waktu tu bergema selawat para malaikat yang duduk di antara langit dan bumi, yang duduk di langit ni semua berkat selawat, dan malaikat-malaikat yang duduk tunggu di antara langit ni duduk kata doa, ya Allah, bagilah roh ni mai daripada arah aku, bagilah roh ni mai daripada arah aku. Lepas tu malaikat yang duduk sejauh mata mana yang putih tu, dia bawa kain kafan daripada kafan syurga, dia bawa wangi-wangi daripada syurga, lalu dia ambil roh tu, diletak, dibagi-bagi pakai kain kafan ni. Waktu dia bawa naik tu, malaikat-malaikat yang duduk di antara langit ni tanya apa? Aduh, roh siapa yang wangi sangat ni? Lalu dia sebut, ini fulan, dia ni fulan, dipanggil dengan panggilan-panggilan kebaikan dulu yang orang duk panggil kat dia. Dia ni suka tolong orang, dia ni cakap baik, dia ni akhlak baik, dia ni suka. Malaikat duk sebut kebaikan-kebaikan dia. Tapi orang yang mati dalam keadaan maksiat ni, tuan-tuan sekalian, yang mati, yang malaikat hitam wajah kat depan dia, yang suruh, yang pukul, suruh keluar ukhruj apa semua tu. Waktu dia tarik naik tu, malaikat kata apa? Ni roh siapa yang busuk sangat ni? Lalu dia dipanggil dengan panggilan-panggilan keburukan yang orang panggil dia kat dunia. Dia ni orang jahat, dia ni suka buat zalim kat orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, saya telah mendengar Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya seorang mukmin yang dapat mengejar budi pekerti yang baik, seorang mukmin yang dapat menjaga budi pekerti yang baik ni, darjat orang itu sama seperti orang yang terus-menerus berpuasa dan solat malam. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, maka belajarlah untuk jadi baik. Belajar untuk jadi baik. Nak jadi baik, balik pada awal tadi ni, punca dia ilmu. Punca dia ilmu. Dengan ilmu kita jadi baik. Tidak nah. Dengan ilmu lah jadi macam orang cakap pun. Sallallahu. Tuan-tuan, hebat. Lepas tu Nabi SAW sebut, sallallahu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang tempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan pemudahkan jalan dia untuk masuk syurga. Tu dan tengok dia punya link dia. Nabi kata, siapa yang tempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan pemudahkan jalan dia untuk masuk syurga.
Tuan-tuan mai tadi daripada sana, mai naik motor, mai sampai kat sini. Ada yang berjalan kaki tadi melenggang-lenggang tuan-tuan nak mai Salih Muhammad. Ada yang mai daripada sana, ada mai. Ni nak pergi mana ni? Malam ni ada kuliah, nak pergi mengaji sikit. Nak pergi menuntut ilmu. Salih Muhammad. Tuan-tuan. Tuan-tuan mendengar ilmu ni ramai. Saya faham dah lemai kat sini ni dan depa faham dah. Oh sini jenis mengapai dia. Rajin menulis nama muslimat, rajin menulis. Maksud tulis penuh buku-buku dah tulis. Catat Salih Muhammad. Sebab kita ni kun aliman, jadi orang alim. Jadi orang alim. Oh taklah Ustaz, saya tekan-tekan ni. Tak apa. Au muta'alliman, jadi orang menuntut ilmu. Orang tu ilmu dia bawa pen, bawa kertas, dia catat. Tulis. Saya semua. Tapi tak apa, tu jangan risau. Masuk juga peringkat yang ketiga dia boleh. Au mustami'an. Mustami'. Mustami' ni mendengar. Dia dengar. Hebat tuan-tuan. Keluar lagi sejamnya ceramah, dia boleh cerita satu tu tak jatuh satu pun. Tak tanya lagi kita lagi dia balik. Ustaz cerita apa? Imam Syafi'i pergi mengaji dengan Imam Malik. Dia terlupa bawa pen, bawa kertas. Dia pergi bawa, ambil tapak tangan dia, ambil elok dia tulis. Imam Malik kata apa tu? Tulis apa yang Syekh sebut. Dia kata Salih Muhammad. Oh. Cuba cerita dia. Dia boleh cerita balik. Sebiji tak tahu. Tu Imam Syafi'i. Tuan-tuan lagi hebat pada Imam Syafi'i. Tak tulis. Tapi tak apa, jangan risau. Masuk juga mustami'. Mustami'an. Au muhibban. Paling tidak yang keempat, dia orang yang suka dengan majlis ilmu. Orang ada majlis ilmu, dia excited. Wah, aku tak ada nak pergi. Oh, syok pergi. Aku tak ada, aku kerja apa ni. Tak apa. Poster. Dia hantar poster. Dia seronok dengan majlis ilmu. Ini orang yang baik ni. Wala takun khamisan. Jangan jadi orang kelima. Orang kelima ni apa ni? Ilmu alim pun tak, mengaji pun tak, dengar pun tak, meluat pula dengan majlis ilmu. Mai tu, aku tu sekolah. Ada orang macam tu. Dulu kita aku tu. Dulu orang kata banner kita tukang potong tu. Tukang koyok poster kita tu. Allah bagi hidayah. Tuan-tuan, mai menuntut ilmu. Siapa mai menuntut ilmu je, berjalan dengan tujuan dia belajar ilmu ni, Salih Muhammad, maka Allah akan permudahkan jalan dia untuk masuk syurga. Pasal apa? Nombor satu. Bila mai menuntut ilmu, tuan-tuan, duduk dalam bilik semu, dosa-dosa kita berguguran. Dosa kita gugur. Salih Muhammad. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Muhammad, bila Allahumma salli ala Muhammad, naik malaikat, mai pada mana ni? Kami mai berjumpa dengan satu kelompok yang mereka duduk berimpun, bertasbih, bertahmid, menyebut nama kamu, ya Allah. Mereka nak apa tu? Mereka nak syurgamu, ya Allah. Mereka pernah tengok ke syurga aku? Tak pernah tengok, ya Allah. Kalau mereka tengok syurga aku, mereka nak apa? Mereka nak minta perlindungan. Daripada apa? Daripada neraka-Mu, ya Allah. Mereka pernah tengok ke neraka aku? Tak pernah, ya Allah. Kalau mereka pernah tengok neraka aku, mereka nak minta apa? Mereka nak minta pengampunan, ya Allah. Malaikat bersaksilah, seluruh mereka aku ampunkan. Ni yang duduk dalam majlis ilmu ni. Malaikat kata pula, ya Allah, tahu tak? Ada seorang tu, dia bukan nak main mengaji pun. Dia main tak? Dia main singgah. Ataulah dia dengar bunyi azan, dia pun main-main tengok-tengok. Dia tengok saya nak main semayang isyak. Dia tengok ada orang kuliah. Lepas tu duduk sehari habis kot. Dia tengok tak habis-habis lagi. Dia pun kata, mana aku nak keluar, mana tak? Kan? Gelisah punya nak keluar, tak boleh keluar. Tapi dia bukan nak main mengaji, dia main singgah aja. Malaikat, Allah kata, tak ada orang yang duduk di sisi orang mendapat manfaat tu, melainkan dia juga mendapat. Dia pun dapat pengampunan juga. Duduk di majlis ilmu ni macam keluar tu macam bayi baru lahir, bersih pada dosa, suci bersih. Orang duduk dalam majlis ilmu. Nombor satu, tu jalan masuk syurga. Nombor dua, kita dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni yang kita boleh jadi masuk syurga. Sebab nak dapat ilmu, nak dapat masuk syurga, pahala kena banyak. Nak dapat pahala kena buat amal. Nak buat amal kena ada ilmu. Nak dapat ilmu kena duduk dalam majlis ilmu. Itu jalan dia. Dan dengan duduk dalam majlis ilmu juga kita dapat ilmu, dan dengan ilmu kita jadi orang yang akhlak baik. Itu yang Salih ala Syekh Muhammad. Kata Abu Laits As-Samarqandi, dia sebut, bila tanda dosa-dosa kita terampun ni ada 4.
Dosa kita bila Allah ampun ada 4 tanda. Dah tengok ada tanda dah ni. Dan dosa terampun di antara ni kita duduk dalam majlis ilmu. Ya. Bila duduk majlis ilmu dosa terampun. Bila dosa terampun dia ada tanda 4 tanda ni. Tengok ada tak tanda ni kat kita? Dulu 10 tahun dulu kita sama tak dengan 10 dengan kita lah ni. Nombor 1. Kata Abu Laith As-Samarqandi, sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya sallallahu alaihi Muhammad ialah perkataannya jadi baik. Dia tak cakap dah yang jenis merepek, merapu, cakap kasar, tak ada. Dia jadi cakap baik, cakap. Sama tak kita 10 tahun ni? Jerim sama? Sama. Memang baik dah, jenis orang baik dah. Wali-wali. Kalau kita dulu, Allah dulu Ustaz, laki aku ni panah baran Ustaz. Ya Allah, maki hamu kat mulut dia. Tapi lah ni baik Ustaz. Cakap pun lembut-lembut je. Saya risau satu je. Apa dia? Kod nikah lain. Kelakar sangat. Dah, dia tak nikah lain. Dosa dia telah diampunkan. Oh, Alhamdulillah Ustaz. Kali harap kan? Wali cakap lembut. Elem macam tu lelaki aku ni. Nombor 2, dia hilang rasa dengki, iri hati, sakit hati kat orang dia tak ada. Salih semua. Tak ada. Dulu pantang tengok orang lebih sikit, aku meluat semua kat dia. Pantang tengok orang, ni mesti ni kipas kuat ni. Dia cukup benci tengok orang dapat nikmat. Tapi lain tak ada apa. Tu rezeki dia Ustaz, rezeki saya ada. Nanti Allah bagi aku apa? Rezeki Allah bagi masing-masing Ustaz. Dia tak ada rasa apa. Tu tanda Allah ampun dosa dia. Tengok kita 10 tahun lepas dengan lah ni, beza tak? Ada tak benda tu? Kalau ada, Alhamdulillah. Nombor 3, yang ni di antara benda yang paling ketara. Tahu apa dia? Allah bagi kat kita kawan-kawan baik. Orang-orang yang baik. Allah bagi kita duduk dalam kelompok baik. Sama tak? 10 tahun punya kawan dengan lani punya kawan sama tak? Kalau beza, mudah-mudahan tanda Allah ampun dosa kita. Duduk geng-geng baik-baik, geng-geng mengaji. Grup WhatsApp ada pun lain. Dulu grup WhatsApp dia memang hunam orang. Cakap merapu merepek dah ni semua hantar tazkirah tiap hari. Mana? Baca Quran dak lagi. Ada grup baca Quran, khatam Quran, ada grup masjid, ada macam tu grup-grup kita ni. Itu menandakan mudah-mudahan Allah ampun dosa kita dan Allah bagi kawan-kawan yang baik. Dan Allah jauhkan kawan-kawan yang jahat. Yang keempat, Salih Ahmad bertambah amalan dia. Main sunat pun rajin dah Salih Ahmad. Mana? Banyak istighfar, banyak zikir. Banyaklah berubahlah. 10 tahun dulu dengan Allah ni nampak perubahan tu. Mudah-mudahan tu tanda Allah ampun dosa-dosa dia. Ada ke tak ada tu? Ada? Kalau ada, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanya, nak tahu ada tak ada? Tanya orang yang belakang tu. Ada lelaki ada Ustaz, ada. Alhamdulillah. Itu tanda Allah ampun dosa dia mudah-mudahan. Nasihat. Punca dia apa? Ilmu. Dan dapat ilmu ni lagu mana? Allah yang bagi dia jalan untuk dia menuntut ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nak kebaikan untuk dia, maka Allah akan sallallahu alaihi Muhammad bagi dia faham akan ilmu dia. Yang berikutnya tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, yang terakhir untuk malam ni. Sallallahu alaihi Muhammad, orang yang paling baik kata Nabi SAW ialah orang yang suka bagi makan orang. An Hamzah ibni Shuhaib an Abi radhiyallahu anhu qala fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man at'ama at-ta'am rawahu Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang yang suka memberi orang makan. Kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang lain, barang siapa memberi makan orang yang lapar, maka Allah akan memberinya makanan daripada buah-buahan syurga. Siapa yang memberi minum kepada orang yang haus, maka di hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum daripada minuman syurga yang amat lazat. Nama dia Ar-Raqiqul Makhtum. Dan barang siapa yang memberi pakaian orang yang telanjang, maka Allah akan memberikannya pakaian syurga berwarna hijau. Khudr jannah. Hadis riwayat Abu Daud. Kena belanja orang makan. Tiap-tiap hari kena bagi orang makan. Tiap-tiap hari kena bagi orang makan.
Kita kalau tempat kita ni ada sekolah, ada madrasah. Ada, ni pasti nak buka satu. Tuan-tuan, sekolah tak payah cari duit untuk bagi makan pelajar pasti. Sebab berapa ramai orang yang duk ada kat Taman Widuri ni. Tunggu. Dia jumpa, Ustaz, sehari belanja banyak mana untuk budak-budak ni makan? Sehari 300. Tak apa Ustaz, hari pertama saya ambil. Hari kedua, haji ni ambil. Hari kedua, keluarga ni ambil. Hari keempat, 30 orang aja kita cari. Siapa duk belajar menuntut ilmu? Faham tak ni? Ni sampai kena menagih ni. Tolonglah, bagilah sumbangan. Rayuan dana. Merayu dah minta dana. Padahal punya ramai orang duduk kat sini. Bagi seorang sikit ni. Bagi makan siapa? Bagi makan kat orang-orang yang menuntut ilmu. Betul tak ni? Tuan-tuan balik masjid sembahyang subuh. Balik-balik masjid sembahyang subuh, salih ala Sayyidina Muhammad. Masjid lama Sungai Duri ke, masjid Sungai Duri ke, depan tu ada gerai orang duk makan roti canai. Kita pun memang nak singgah beli makan roti canai, beli roti canai balik kat rumah kita. Beli bungkus-bungkus apa semua. Tu meja tu, meja yang geng-geng masjid tu saya bayar. Abang dekat, berapa tu jumlah tu apa? Mungkin agak 120. Hoi, banyak kan? Dia bungkus buat kenduri, tukar meja lain, tukar meja lain. Dia apa? Yang ni RM12. Yang ni RM12. Bayar RM12. Betul apa nak? Jangan abang siapa? Kita pun start motor, senyum balik entah. Dia pun pergi bayar-bayar ni. Dah bayar dah. Siapa bayar? Ya Allah, kau murahkanlah rezeki dia, ya Allah. Dapat doa free yang begitu. Siapa doa tu? Geng-geng baru balik masjid main subuh. Tiap ni. Ni dia pergi abang pula. Nanti beritahu kat dia, saya ni lorong nombor 27 tu. Nombor IC 69, 1. Nombor IC buat telefon semua apa. Tak payah ada abang. Saya senyap. Gembira hati tuan-tuan. Tuan-tuan try tak percaya? Allah akan jauhkan kita pada musibah hari tersebut, mudah-mudahan dengan sedekah kita. Allah bagi kebaikan-kebaikan dekat kita. Tuan-tuan sekalian, saya cermat, sedekah, ganjaran pahala yang sangat banyak. Belajar bagi, cuba untuk belanja orang makan. Tak, setiap hari mesti at least ada seorang. Tuan-tuan, subhanallah, nikmat ni tahu siapa dapat? Nugang kat belakang. Tiap-tiap hari bagi suami makan, bagi anak-anak makan. Anak-anak pergi sekolah? Tidak ni? Dia pun bukan merasa. Tu pun komplain tuan-tuan. Waktu kita duduk tidur atau dia pergi duduk ujung kaki tau. Sambil dia duduk mainkan selimut tu. Lena je kerja, lena je. Semua kita buat. Laki dia, dia luar perasaannya. Kita lah masak, kita lah gerak, kita lah semua kita lah. Dia tu kerja lena je. Kalau kita lena. Kalau dia tahulah betapa besarnya pahala, tuan-tuan sekalian, subhanallah, pagi-pagi dia masak makan, suami dia nak pergi cari kerja, cari rezeki yang halal, tuntutan wajib yang dia kena buat. Dia pemuda, dia iron baju, kawan tu nak pergi buat kerja, dia sereka, dia siapkan makanan, dia siap apa semua. Kawan tu pergi tu tuan-tuan, dengan benda wajib yang dia buat tu, pahala mai kat si isteri tu, sikit pun tak kurang. Tidak? Anak-anak nak pergi sekolah pula, dia lah yang iron baju, dia lah yang bagi makan, dia lah apa semua siap makan. Budak tu pergi sekolah. Ganjaran pahala dia menuntut ilmu tu, pergi kat mak dia. Sikit pun tak kurang. Mak melenggang aja duduk kat rumah tuan-tuan sekalian, Salih Ahmad, buat kerja yang tu, tak payah berjihad, tak payah keluar, tak payah ni, duduk kat rumah, masuk syurga tuan-tuan. Orang yang paling mudah masuk syurga, muslimat kat belakang. Kalau dia tak. Dia nak. Nak jadi orang paling baik, kita ni it'amut ta'am, bagi makan. Sallallahu alaihi wasallam. Kata ustaz, jadi YB mau ustaz, jadi YB. Dia berkata kat saya, ustaz jadi YB ustaz lah, kita masuk nama di calon. Saya kata saya tak mau, saya nak jadi ustaz dah lah. Pasal apa ustaz? Kalau jadi ustaz, kalau jadi YB, kalau jadi ustaz, pergi makan kat kedai, saya tunggu orang tegak lah. Dia makan. Ustaz, insyaAllah. Makan free je tu. Amal selfie pula. Tambah selfie. Ustaz, selfie tak? Selfie sikit. Selfie Ustaz. Dia selfie takkanlah tak belanja makan. Dia makan. Cuba jadi YB. Mengadap dinding makan tak? Makan ni. Mengadap dinding. Saya buat. Lagi orang nampak takkan tak belanja makan.
Aduh, subhanallah. Tapi rugi kita pasal apa? Tak boleh nak belanja orang makan. Berebut nak belanja orang makan. Jadi tuan-tuan, insya-Allah itulah beberapa daripada kelompok-kelompok orang yang subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang disebut sebagai orang yang paling baik di sisi Allah. Kita macam saya sebut tadi ni, usahalah untuk jadi orang yang macam ni. Disebut senarai yang panjang tadi ni, subhanallah. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita termasuk di sisi Allah sebagai orang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Insya-Allah kita jumpa lagi. Allah Rabbi. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mudah-mudahan jadi manfaat kebaikan untuk kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.